pengajian kita, iaitu yang menggunakan kitab Anak Kunci Syurga yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri rahimallah. Dan pada kuliah bulan lepas kita masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan di awal kitab ini, iaitu berkaitan dengan tajuk Aqaidul Iman. Dan saya masih lagi menjelaskan bab yang berkaitan tiada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah, iaitu pada matan, dan bahawa tiada ada yang disembah dengan yang sebenar yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana firman-Nya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan tiada ada yang disembah dengan sebenar melainkan Ia jua, dan Ia Tuhan yang memberi nikmat yang sebesar-besar dan yang memberi nikmat yang sekecil-kecil, yaitu surah Al-Baqarah ayat 163. Pada perbahasan yang telah berlalu, saya telah menjelaskan tajuk ini, yaitu dengan meletakkan tajuk yang berkaitan dengan memahami kalimah syahadah dan tuntutannya. Dan dalam bab ini kita membahasnya agak terperinci kerana ia merupakan perkara yang sangat penting, asas dibangunkan agama, yaitu yang berkaitan dengan kalimah syahadah la ilaha illallah. Dan bagi yang memiliki nota yang telah saya edarkan pada hari ini, pagi ini kita akan masuk kepada perbahasan seterusnya, iaitu pada muka surat 13. Sebelum ini saya telah jelaskan hal yang berkaitan dengan kalimah ini dari segi maknanya. Apabila kita ucapkan kalimah la ilaha illallah, wajib kita mengetahui maknanya dengan benar. Kemudian saya jelaskan tentang rukun kalimah ini. Rukun kalimah ini iaitu perkara yang berkaitan dengan penyebutan la ilaha illallah yang terdiri daripada nafi dan isbat. Dan pada hari ini, pagi ini kita akan masuk iaitu bab yang berkaitan dengan syarat. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, apabila kita mempelajari hal yang berkaitan dengan rukun Islam, dia dimulakan dengan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian diikuti dengan bab yang berkaitan dengan solat, kemudian diikuti dengan bab yang berkaitan dengan puasa, dan diikuti zakat dan haji. Dan keempat-empat perkara selepas syahadah ini, dalam bab ilmu fiqh kita belajar 5 perkara. Contoh bab solat, kita akan diajar peringkat yang pertama apa makna solat. Kemudian kita akan diajari pula apa syarat-syarat solat. Kita akan diajar apakah rukun solat. Kemudian kita akan diajar apakah pembatal-pembatal solat. Dan yang kelima, apakah natijah solat yang benar bagi seseorang yang mendirikannya. Begitulah juga dengan ibadah puasa, zakat dan sebagainya. Maka sudah tentu lebih aula dan utama juga kita mempelajari bab yang berkaitan dengan syahadah. Kelima-lima perkara ini juga wajib kita mempelajari. Sebab itulah dijelaskan tentang kalimah syahadah ini. Yang pertama telah dijelaskan apa makna la ilaha illallah, kemudian apakah dia rukunnya, dan sekarang kita masuk perkara yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan syarat-syarat. Baik, sebelum ini saya telah jelaskan mukadimah tentang syarat ini, bagaimana perkataan para ulama yang berkaitan apakah dia syarat-syarat yang wajib kita ketahui, yang berkaitan dengan sempurnanya pengucapan ikrar seorang terhadap kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana perkataan Hasanul Basri rahimahullah, dia mengatakan, orang-orang mengatakan bahawa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ia masuk syurga. Bagaimana? Hasanul Basri rahimahullah menjawab, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian memenuhi syarat dan kewajipannya, ia akan masuk syurga. Kemudian berkata pula Wahab bin Munabih rahimahullah, dia pernah ditanya, bukankah kunci syurga itu ialah la ilaha illallah? Maka dia menjawab, betul, tetapi tidaklah sesuatu itu dipanggil sebagai kunci melainkan ia mempunyai gigi-giginya. Maka sekiranya kamu diberi kunci yang mempunyai gigi, niscaya akan terbuka. Maka para ulama kita telah membuat penelitian dan penelahan, mengkaji daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, persis sama seperti yang dilakukan ulama-ulama fiqh dalam menggali dan menyenaraikan apakah syarat-syarat solat seseorang itu. Lalu terhasillah perkara yang pertama, umpamanya mesti Islam. Yang kedua, mesti akil, berakal. Yang ketiga, mumayyiz dan baligh. Yang keempat, menutup aurat, bersih, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Pakaiannya mesti menutup aurat dan sebagainya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan perkara ini. Satu persatu. Para ulama yang datang kemudianlah yang merumuskan untuk memudahkan kita di dalam melaksanakan ibadah. Maka begitu jugalah tentang syarat-syarat syahadah ini. Sebab nanti kalau ada orang bertanya, dari mana datangnya?
syarat-syarat ini, kerana selama ini sampai saat ini saya tak pernah pun diajar tentang syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Maka inilah dia buktinya, dalil. Ya, sebab itu dalam kaedah kita menuntut ilmu mesti didatangkan dalil. Ya, contoh saya sudah sebut sebelum ini. Ya, al ilmu huwa ma'rifatullah wa huwa ma'rifatu nabiyih wa huwa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mesti dengan dalil-dalil. Baik, kita akan lihat satu persatu penjelasannya. Mudah-mudahan kita memahaminya. Baik, syarat yang pertama yang berkaitan dengan syahadah ini adalah al-ilm. Seseorang mesti mengilmui terhadap kalimah la ilaha illallah. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu ketahui bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Maksudnya, apabila kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kita wajib mengetahui maknanya yang benar. Kerana kenyataannya ramai orang yang apabila ditanya kepadanya apa makna la ilaha illallah, dia akan menjawab tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia akan menjawab tidak ada yang menciptakan melainkan Allah. Dia akan menjawab tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Jawapan ini adalah tidak tepat, tidak sempurna dan tidak mencakupi. Sedangkan jawapan yang tepat dan mengena terhadap kalimah ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Wajib ni kita tahu ni. Sebab apa? Sebab apa maknanya yang ini? Sebab kenyataannya ramai orang yang menjadikan ilah-ilah selain Allah sebagai sesembahannya. Tetapi apabila diajukan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Tanyalah kepada orang kafir. Sama sahaja jawapan dengan orang Islam. Jadi menunjukkan bab yang berkaitan dengan tauhid, mengesakan Allah dalam bab menciptakan ini, semua manusia mengakuinya, baik dia Islam maupun kafir. Dan inilah nanti akan perbahasannya. Syekh Abdul Qadir rahimahullah akan datang penjelasannya pada tauhid, iaitu tauhid rububiyah. Ya, jadi jawapan yang tepat adalah iaitu tidak ada ilah ataupun Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini jawapan dia. Ya, sebab itu ilmu yang berkaitan perkara ini perkara yang wajib. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia mengetahui bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka masuk syurganya. Apa maksudnya? Dia mengetahui dengan hakikatnya bahawa wajib beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak sekali-kali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar zarah, maka dia dijamin memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bab yang pertama ni al-ilm. Ya, dan ilmu merupakan tangga yang pertama yang wajib setiap umat Islam ya menguasainya. Sebab itu berkata perkataan penyair, wa kullu man ghairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ya, segala amal tanpa ilmu, orang yang beramal tanpa ilmu, ya amalnya semuanya ditolak dan tak diterima. Sebab itu penting dalam bab kita beribadah kepada Allah untuk memenuhi tuntutan kalimah la ilaha illallah, wajib kita berilmu. Kenyataannya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jami'an, yang berkaitan dengan ilmu syar'i ini sedikit sekali di antara kita yang bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Minta maaf cakap nanti. Saya dah sebut ni di awal mukadimah kitab ini, bab yang berkaitan dengan kewajipan menuntut ilmu dan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Ya, saya ingatkan sekali lagi pada kita semua, seseorang, sebagaimana perkataan guru saya, seseorang tak akan diberikan ilmu. Ya, kalau dia hanya sekadar menjadi seorang mustami' di dalam majlis ilmu. Bertahun-tahun dia istiqamah, ada di kuliah subuh, dia ada di kuliah maghrib, istiqamah, tapi hanya sekadar mustami' mendengar, tidak memenuhi tuntutan adab-adab di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan berilmu. Tak akan naik tangga dan darjatnya kepada orang yang boleh menyampaikan kepada orang lain. Dan ini akan menjadi ya perkara yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipersoalkan, ya, kenapa dia tidak meningkat kepada orang yang mengajar. Sebab pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah."
Jadi tuan-tuan, ia sekadar mengingatkan kepada kita semua, hendaklah kita beradab dan mencontohi para salaf kita. Dan yang paling utamanya adalah bagaimana Nabi SAW memperingatkan kita bab yang berkaitan dengan syarat yang pertama ini adalah al-ilm. Baik, selesai secara ringkas. Kemudian syarat yang kedua yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah adalah al-yaqin. Ya, maksudnya orang yang mengucapkan kalimah ini, dia hendaklah berkeyakinan kuat sehingga tidak ragu-ragu terhadap kalimah ini. Yakin adalah puncak atau kesempurnaan daripada mengetahui. Tuan-tuan, syarat-syarat yang saya sebutkan ini saling kait mengait, ya, sangat berkait erat, tidak terpisah. Bahasa Inggeris kata very closely related each others, sangat berkait erat, tak boleh dipisahkan. Ya, yakin, yang dimasukkan dengan yakin di sini adalah kamalul ilm, kesempurnaan ilmu seseorang terhadap kalimah ini. Seseorang bila dia berzikir la ilaha illallah, dia dapat bayangkan, gambarkan keseluruh ke-8 syarat ini dalamnya. Bukan hanya sekadar pengucapan. Pengucapan belum boleh menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syarat tadi dia kata yang mengetahui. Berapa ramai orang yang mengucap tetapi dia tidak mengetahui ke-8 syarat ini, maka tak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh, orang kafir. Contohlah orang Cina, dia duduk di kampung kita, ya, duduk bersama dengan orang-orang Melayu Islam ini. Dia pun pandai mengucap, tuan-tuan. Sikit-sikit dia melatah la ilaha illallah. Tu dia. Ya, astaghfirullah, insya-Allah, pandai dia. Tetapi adakah dia memahami ke-8 syarat ini? Tak. Adakah ucapan itu memasukkan ke dalam Islam? Tak. Ya, sebab dia tidak menguasai ke-8 perkara itu. Sebab itu penting. Jadi yakin di sini wajib. Sebagaimana Allah sebut di dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Ini dalil syarat ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya masuk dalam syarat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian mereka tak ragu-ragu, ya, dan mereka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Apabila kita mengucapkan kalimah ini, wajib kita tidak ragu-ragu. Ya, jangan pula ada keraguan di dalam hati kita terhadap agama yang kita pegang ini. Jadi banyak penyakit ni, tuan-tuan. Mengaku dia Islam, tapi dia tak yakin dengan Islam. Bila didatangkan Islam, Islam adalah penyelesaian terhadap segala permasalahan umat Islam di sepanjang zaman. Lalu diberikan contoh-contoh, dia tak meyakininya. Dengan mendatangkan pelbagai alasan-alasan yang berdasarkan hawa nafsu dan akalnya yang cetek. Dia timbang neraca agama tu dengan menggunakan akal dia, bukan dengan nakal, dengan dalil. Ni hairan ni, tuan-tuan. Islam asing di kalangan umat Islam, bukan asing di kalangan orang kafir. Orang Islam sendiri yang tak yakin pada Islam. Contoh, bagi contoh. Ya, bagi contoh bagaimana umpamanya di dalam nak menegakkan muamalah Islam umpamanya. Ni kalau berniaga cara Nabi tak untung, rugi. Dia kata begitu. Sikit-sikit nak jaga halal haram. Sikit-sikit nak elakkan daripada riba dan sebagainya. Kalau begitu tak boleh kita nak berniaga. Dia bagi alasan demikian. Ya. Sedangkan Islam itu sempurna. Islam itu didatangkan daripada Rabb yang menciptakan makhluknya. Tentulah dia lebih mengetahui tentang apa yang diperlukan oleh makhluk ciptaannya. Ya, tapi itulah penyakit. Bila datang ragu-ragu, maka berlakulah perkara yang boleh menyebabkan syarat ini tidak terpenuhi. Ya, sebab itu Allah sebut orang yang ragu-ragu ini adalah orang yang termasuk dalam kelompok orang munafik, ataupun dia memiliki ciri orang munafik. Ya, orang munafik ini, tuan-tuan, dia adalah salah satu ciri dia adalah dia ragu-ragu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 143. Muzabzabina baina dzalika la ilaha illa la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka, yakni orang munafik itu dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yakni iman dan kafir. Tidak masuk kepada golongan ini, yakni orang beriman, dan tidak pula kepada golongan ini orang-orang kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan gambaran orang-orang yang ragu ini ada pada ciri-ciri orang munafik.
Maka jika ada ciri ini, maka khawatir termasuk dalam kelompok orang-orang munafik. Jadi dalam bab yakin ini tuan-tuan, yang dimaksudkan di sini adalah kamalul ilm, kesempurnaan ilmu. Sebab dalam ilmu yang berkaitan dengan keyakinan, para ulama membahagikan kepada 3 tingkatan. Yang pertama iaitu ilmu yakin. Jadi yakin di sini maksudnya merujuk kepada ilmu yakin. Yakin yang didasari ilmu. Ya, mengetahui sesuai dengan hakikatnya. Ya. Dan yang kedua adalah naik tahap lebih tinggi iaitu ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Dan yang kemuncaknya adalah hakul yakin, yakni kerana merasainya sendiri. Boleh faham tuan-tuan? Ya, 3 tingkatan yakin ini. Contoh, ya, ilmu yakin. Ada seseorang yang boleh dipercayai datang kepada kita mengkhabarkan tentang keadaan Masjid Asy-Syarif ini. Ya, dia tak pernah sampai lagi. Lalu digambarkan Masjid Asy-Syarif ini sekian besarnya, ya, strukturnya demikian, banyak sekali majlis ilmu di dalamnya, setiap hari ada majlis ilmu, masjidnya meriah, diimarahkan, solat 5 waktu sentiasa ada sahaja jemaahnya yang datang istiqamah, ya, suasana ilmunya luar biasa, bersungguh di dalam menuntut ilmu, ahli jawatankuasa masjidnya begitu proaktif, bersemangat, bersungguh dan sebagainya. Itu, ya, ilmu telah sampai padanya dan dia mempercayainya. Itu adalah tangga yang pertama. Lalu yang mendengar tadi khabaran itu datang sendiri ke masjid tersebut dan melihat, oh memang benar, masjidnya besar di tepi jalan, berwarna kuning kubahnya, ya, ramai sekali orang yang duduk di dalam majlis ilmu dan sebagainya. Maka itu adalah ainul yakin, dia sendiri melihat. Kemudian hakul yakin, dia sendiri yang merasainya, dia duduk di dalam majlis ilmu, dia mengikuti solat berjamaah dan sebagainya. Maka begitulah kita, ya. Kalau saya nak bagi analogi yang lebih dekat, seperti kisah Abu Dzar radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi SAW yang paling awal memasuki Islam, orang yang keempat atau yang kelima. Ketika sampai khabar kepadanya tentang diutus seorang Rasul mengajak manusia an ya'budullah wa jatanibut taghut, lalu dia sendiri datang. Dia mendengarnya dan dia datang ke bumi Mekah dan dia tinggal sebulan. Dia duduk di Masjidil Haram. Selama sebulan dia duduk di situ menanti-nanti untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak bertemu. Tetapi dia ditemui oleh Ali radhiyallahu an, lalu Ali radhiyallahu an membawanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama sebulan itu ya barulah bertemu, dipertemukan secara sulit. Ya. Sebab ketika itu dakwah masih lagi di peringkat sirriyah, menghadapi tentangan yang amat dahsyat, tak boleh mengisytiharkan Islam. Ya, lalu dia datang bertemu dengan Nabi SAW. Tadi peringkat pertama dah sampai dah ilmu yakin dia, dah mengetahui. Salah seorang sahabat besar Nabi SAW yang kebanyakan yang lain orang mendatanginya, ya, orang datang berdakwah padanya, tapi dia datang sendiri bertemu dengan Nabi SAW dari kampungnya yang jauh. Lalu dia memberi salam pada Nabi SAW. Dialah orang yang pertama memberi salam pada Nabi SAW, sehingga ucapannya itu menjadi syariat salam sampai sekarang. Nabi membenarkan bentuk salamnya itu, iaitu Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu Nabi SAW menjawab dan dia bertanya dan Nabi menjelaskan tentang Islam, lalu dia pun bersyahadah la ilaha illallah. Bila dia melihat Nabi SAW, Nabi menjelaskan, maka telah sampailah kepadanya, iaitu ainul yakin, sendiri melihat, merasai. Kemudian hakul yakin, dia menerima Islam dan dia menjadi seorang Islam yang luar biasa. Setelah sahaja dia mengucapkan syahadah, lalu dia menyebut pada Nabi SAW, aku akan mengikrarkan keislamanku kepada kaum kafir musyrik. Lalu Nabi SAW melarangnya kerana nanti kamu akan dianiaya, dipukul. Lalu dia tetap dengan keputusannya dan dia mengisytiharkannya. Luar biasa ni, ya, sahabat Nabi SAW Abu Dzar, kerana dia meyakini kalimah la ilaha illallah. Baik, ya. Yang syarat yang seterusnya iaitu adalah al-ikhlas. Selesai yang pertama al-ilm, yang kedua al-yakin, tanpa sebarang keraguan. Jadi tak boleh ragu tentang Islam. Kalau ada keraguan tuan-tuan, khawatir terbatal kalimah la ilaha illallah, walaupun kita solat, walaupun kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun kita menunaikan haji berkali-kali, semuanya akan menjadi debu-debu yang berterbangan, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansura. Kami akan hadapkan segala amal-amal mereka dan kami menjadikan amal-amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, wajib mempelajari ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang pertama, tidak ada gantinya. Ya, ilmu akidah. Sebab terbatal akidah, habis semuanya amal-amal. Walaupun dia seorang yang diistilahkan zahirnya soleh dan solehah.
tetapi melakukan walau satu perkara, dia tidak bertaubat kepada Allah, selesai, habis semuanya, sia-sia. Ya. Yang ketiga, al-ikhlas. Kerana apa? Bila dia mengikrarkan kalimah ini mesti ikhlas, tidak ada agenda yang lain. Ada tuan-tuan orang kafir mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tetapi dia ada agenda yang di sebaliknya. Siapa dia? Seperti kelompok munafik. Dia ucapkan kalimah ini, tapi bukan kerana Allah, tetapi ada agenda di sebaliknya. Tuan-tuan, diceritakan dalam sejarah salah seorang yang berjaya ni, ya, melakukan perancangan penjajahan di Indonesia selama ratusan tahun. Seorang orientalis namanya Snok Harjun, tak tahulah betul tak tidak sebutan saya ni, Belanda ni. Dia pergi ke bumi Mekah, dia isytiharkan Islam dengan namanya Abdul Ghafur. Dia mempelajari tentang Islam sebab bumi ini tidak boleh dimasuki melainkan dia Islam. Ya, lalu dia mengisytiharkan Islam. Dia belajar tentang Islam. Daripada itulah dia buat perancangan strategik. Ya, bagaimana kerajaan Belanda boleh menguasai Indonesia, menjajahnya, dan dia berjaya. Rupa-rupanya dia adalah seorang yang kafir. Ya, ini orientalis. Belajar tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Inilah tokohnya yang sangat pakar tentang Islam sehingga dia menulis buku-buku tentang Islam. Ya. Ya, jadi sebab itu ikhlas dia akan menghapuskan syirik dan riya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, dan sering kita mendengar ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi rezeki, dan yang demikian itulah agama yang benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka dia berhak masuk syurga. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "As'adin nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Ya, orang yang berbahagia di hari kiamat nanti adalah orang yang akan mendapat syafaatku, iaitu orang yang berkata la ilaha illallah ikhlas daripada lubuk hatinya. Ini tuan-tuan. Dan ikhlas adalah merupakan perkara yang sulit. Tuan-tuan, sebab itu ya, setiap kali ya tuan-tuan guru kita, para asatizah mengingatkan, apabila duduk dalam majlis ilmu umpamanya, mesti ikhlas kerana Allah. Bukan kerana menunggu terbitnya matahari. Bukan kerana tidak ada perkara yang nak dibuat di rumah, duduk sajalah. Ini tuan-tuan sangat merugikan, sia-sia ni. Ya, berletih duduk, lenguh pinggang-pinggang, lenguh lutut-lutut ni. Rupa-rupanya bukan kerana Allah, tetapi disebabkan yang lain. Ya, betapa banyak orang yang rugi bab ini. Ya, sebab itulah ikhlas merupakan perkara yang sangat penting. Ya, dan dia adalah berkaitan dengan hati. Dan tentunya dalam bab yang berkaitan dengan niat, dia inilah salah satu perkara yang penting. Sebab itu Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah menyebutkan satu kaedah yang sangat agung, yang sangat penting ini. Dia kata apa? Rubba amalin saghirin tu'azzibuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat, al-ikhlas. Berapa banyak pula amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana niat. Tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu ni besar tak? Besar atau kecil? Di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar sebab dia kewajipan. Tetapi dia akan menjadi kecil, tidak ada nilai di sisi Allah kalau bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Haji ibadah yang sangat besar. Tetapi kalau dilakukan kerana manusia, riya, ya, agar digelar haji, kalau tak dipanggil haji dia marah. Ini penyakit. Ada orang tuan-tuan, bila tak panggil haji dia marah. Padahal orang Melayu je yang letak haji di depan ini. Orang Arab ada tuan-tuan. Tuan-tuan panggil dia, ya haji, tak ada. Sampai orang Arab pun tahu panggilkan kita, ya haji di sini lalu aja. Orang Arab pun tahu. Sebab orang Melayu ni, ya, memang dia letak haji di depan. Minta maaf cakaplah, seperti juga orang kita. Kalau dia seorang yang hafiz, hufaz, dia mesti duduk di belakangnya al-hafiz. Padahal gelaran itu tidak ada pada zaman salaf. Yang ada al-hafiz ini di depan, bukan di belakang. Boleh faham tuan-tuan? Ini orang kita, orang Melayu.
Dia special case. Dia suka meletakkan gelaran untuk meletakkan kehebatan dia. Padahal ini boleh mendatangkan penyakit ni. Ya. Al-Hafiz ini dia letak di depan, bukan di belakang. Kalau ikut tradisi ilmu Islam. Contoh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafiz Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tu depan. Adapun Al-Hafiz yang Quran ni automatik. Dia dah mengetahui dah ulama itu memang dia hafiz Quran. Itu memang perkara yang paling asas. Persis sama seperti di zaman ini. SPM tu memang perkara biasa dah. Tak perlu sebut nama Ustaz Idrus bin Ali kelulusan SPM. Tak letak dah. Orang dah tahu dah memang dia ada SPM. Ghalibnya. Ya, adatnya begitu. Tapi bila disebut PhD sebutlah depan doktor. Itu khusus doktor di depan. Ya. Begitu juga tadi Al-Hafiz, apa maksud dia? Al-Hafiz dia orang yang menghafal hadis ratusan ribu, siap dengan sanad dan matan. Ya. Ini baru betul dalam disiplin ilmu. Luar biasa. Al-Muhaddith, ya, orang yang pakar dalam ilmu hadis. Al-Hafiz, kemudian tingkat yang tertinggi Al-Amirul Mukminin fil hadis. Tu level nombor 1. Orang kita Al-Hafiz di belakang. Ini minta maaf cakap lah tuan-tuan, bagi orang yang hafal Quran. Ya, istilah ini tidak ada pada zaman dulu. Para salaf kita letak yang itu tu. Al-Imam, ya, ataupun Syekhul Islam, Al-Hafiz, Al-Muhaddis, Amirul Mukminin dan sebagainya. Ini disiplin ilmu, cukup dijaga bab ini. Baik. Ikhlas. Ya, sebab itu pentingnya kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah ikhlas kerana Allah semata-mata. Kemudian syaratnya seterusnya adalah jujur. Ya. Jadi jujur, ya, bila dia ucapkan, bagaimana nak mengetahui dia jujur mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini? Allah sebut pengujinya. Ya, pengujinya adalah surah Al-Ankabut ayat 1. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apa maksud dia? Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman, kami telah mengucapkan syahadah la ilaha illallah, kami berzikir la ilaha illallah ribuan kali, ya, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi di antara syarat yang sangat penting bila kita mengikrarkan kalimah ini, kita akan diuji. Kalau kita merasa selesa, tidak ada apa-apa, datang ke masjid, pulang ke masjid beribadah, tidak ada orang kata apa pun kat kita, ya, tak ada kesulitan, kita bila menegur seseorang tidak ada orang marah kepada kita, maka ini sesuatu yang tak kena dengan kalimah la ilaha illallah. Ya. Apa buktinya? Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah contoh bagaimana mereka merealisasikan dengan penuh kejujuran kalimat ini. Apabila mereka diuji, maka tahulah kita bahawa betapa benarnya ikrar mereka, ucapan mereka terhadap kalimah la ilaha illallah. Berbeza, ya, sejauh langit dan bumi dengan orang munafik. Apabila diuji dengan perintah untuk ikut turut berperang pada peperangan Tabuk, mereka mengundurkan diri. Sehingga memberikan kesan motivasi terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut berperang. Ratusan di antara mereka undur. Bahkan bukan hanya sekadar undur, bahkan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ni kelompok ini ya buncit perutnya, kuat makan dan sebagainya. Luar biasa ini perkataan mereka. Tapi mereka mengaku Islam, sebut ni kalimah la ilaha illallah. Ini tuan-tuan, ya, berlaku tak di kalangan umat Islam? Berlaku. Ya, bila diajak, marilah kita bersama-sama, ya, menyampaikan Islam, berdakwah, mengajak manusia datang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, mengajak kita menegakkan Islam umpamanya. Dia tak nak dia. Susah ni kerja ni. Ya, aku nak datang solat aja. Nanti kalau aku buat begini di pulau, ya, diasingkan, orang tak suka dan sebagainya. Ini, ya, para sahabat Nabi SAW, lihat bukti mereka. Mereka hidup semati dengan Nabi SAW. Ketika Islam mula bertapak di bumi Mekah, bagaimana, ya, keluarga yang pertama syahid fi sabilillah, keluarga Yasir radhiyallahu an bersama dengan isterinya, dua yang pertama di kalangan laki-laki dan wanita yang syahid mempertahankan akidah ketika umat Islam tidak memiliki kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih melihat ujian yang diterima, seksaan yang sangat tak dapat boleh digambarkan betapa kejam dan zalimnya kaum kafir musyrikin. Ya, Yasir diseksa dengan penuh keseksaan di panas yang terik.
sehingga dia mati. Istrinya Sumayyah radhiyallahu anha ditusuk oleh Abu Lahab dengan tombak, ya, dengan begitu kejam. Tetapi Nabi SAW apabila melihat kekejaman yang dilakukan, Nabi mengatakan, sabran alu Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, kerana sesungguhnya kamu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga. Yakin dia. Kita tuan-tuan kena sikit dah pulau dah mulalah, ya, mundur, tinggalkan agama, korbankan agama demi kebendaan hawa nafsu. Takut orang kata apa-apa ni. Contoh, nak berpegang teguh dengan sunnah hanya ni tuan. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW hanya sekadar contoh. Ulang baliklah contoh, ya, yang mudah saja saya pernah sebut kan. Contoh umpamanya berpenampilan, berperilaku seperti Nabi SAW. Dah selesai dah bulan Rabiul Awal ni. Jadi target kita pada tahun ni satu, nak hidupkan sunnah, atau dua saja, ya. Contohnya katakan nak menyimpan janggut, minta maaf lah tuan-tuan. Ni, ya, sulit ni. Masuk pejabat kau, orang kata alim sangat nampak, dah berubah nampak, dia kena buah tu dia pun undur lah. Ini mudah saja ni. Contoh nak berpakaian, saya sebut dah tuan-tuan, ya. Contohnya Nabi SAW berpakaian sampai setengah betis ataupun sampai ke buku ladi, kita pun nak hidupkanlah sunnah ni, sebab kita tahu Nabi SAW begitu, ya. Dengan mengabaikan segala pertingkalahan yang berlaku di kalangan ulama. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata tak wajib. Saya senang aja kaedahnya. Bila berlaku sebarang perselisihan, ada satu kaedah dalam ilmu fiqh, usul fiqh ataupun qawaidul fiqhiyah, dia kata apa? Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada pertikaian itu adalah yang terbaik. Ya, macam mana? Balik pada Nabi SAW. Bagaimana Nabi? Oh, Nabi SAW begitu. Ikut je lah. Senang, selesai masalah. Betul kan? Bagi contoh lain lah. Contoh, orang bertikai hukum rokok. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Memanglah fatwa keluar haram, tapi dia tak nak pegang yang haram tu, dia nak pegang yang makruh. Dengan alasan, ayah saya umur 100 tahun tu, heavy smoker, tapi sehat. Dia bagi dalil tu. Sebab ada bukti di depan. Tuan-tuan, dalil bukan orang, bukan dalil. Dalilnya adalah Quran dan hadis. Lalu dalam bab ini untuk menjawab bagaimana orang yang mengambil rukhsah ini untuk dia sesuai dengan hawa nafsunya, saya kata beginilah, senang. Ya, ada fatwa wajib, ada fatwa kata harus. Baik, sekarang kita tanya, Nabi SAW hisap rokok tak? Tak boleh jawab tu. Tak hisap rokok. Jadi senang kan? Ikutlah Nabi SAW. Sebab kita kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu contoh terbaik. Ini ni tuan-tuan, orang yang benar ikrar terhadap kalimah la ilaha illallah, dia tunduk patuh, mudah dia kembali kepada kebenaran. Tetapi orang yang sulit, keras hatinya, pelbagai alasan dia akan datangkan. Oh, kata ulama tu, kata ulama ni, kata ulama tu, tak selesai masalah. Sebab dia mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, bukan ditimbang dengan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu para sahabat Nabi SAW tuan-tuan tak pernah bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, perintah ni wajib ke, sunat ke, makruh ke, mubah ke, haram? Tak. Bila Nabi SAW kata larang, jangan, tak buat lah. Tak cari celah-celah, ada tak option, pilihan, boleh cari jalan? Tak. Ya, saya hanya sekadar memberi contoh. Mungkin saya pernah sebut dalam sini, ketika solat berjamaah, Nabi SAW dalam solat berjamaah tu tanggal kasutnya dua-dua, letak ke kiri. Tengah solat dia tanggal kasut. Belum pernah berlaku sebelum itu. Para sahabat Nabi SAW yang ikut solat berjamaah ni, semuanya automatik tanggal kasut. Selesai memberi salam, Nabi SAW bertanya pada para sahabat Nabi SAW, kenapa kamu tanggal kasut kamu? Ya Rasulullah, kami lihat kamu tanggal ketika kamu solat, maka kami pun tanggal. Kalau kita tuan-tuan agak-agak macam mana? Ya, tengah solat imam tiba-tiba buka kopiah dia. Tuan-tuan pun buka tak? Tak buka kan? Kita akan tanya dulu, wahai imam, tadi kau tanggal kopiah tu apa hal? Contoh, ya, para sahabat Nabi SAW tak pernah tanya, tengok aja terus buat. Nabi SAW pula tanya para sahabat, kenapa kamu buat demikian? Terbalik. Kita banyaknya tanya, qila wa qala, tak selesai agama. Ya, baik, ini jujur. Sebab itu jujur perkara yang sangat penting, membezakan di antara kita dengan orang-orang munafik ataupun yang seumpama dengannya. Jadi jujur dan ikhlas ini perkara yang sangat dekat. Dekat, tak boleh dipisahkan. Dua-dua ni biasanya ada dalam satu. Saya bagi contoh, bagaimana orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi dalam pelaksanaan dia tidak memiliki dua ni, ikhlas dan jujur. Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur, yang sahih, yang sesungguhnya kita mengetahui. Hanya sekadar disebut sebagai pengulangan untuk memberikan penegasan dan ingatan bagi kita semua agar tak termasuk dalam kelompok ini. Kisah 3 orang yang paling awal
mula-mula dihumbankan ke dalam neraka dalam keadaan wajahnya diseret. Pernah dengar kan? Pernah dengar hadis ini? Ni sangat juga berkaitan dengan tadi al-ikhlas. Ya. Buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amal besar tapi tak ada nilai di sisi Allah. Bila niatnya tak betul, sebabnya pun tak betul. Ya, tentang kisah 3 orang yang akan diadili pada hari kiamat, iaitu yang pertama orang mati syahid. Ya. Dia dibawa di hadapan Allah Taala untuk dihisap. Diperlihatkan kepadanya semua nikmat yang telah diberikan di dunia, dan dia pun mengakui. Allah datangkan dia dan Allah sebut segala nikmat yang diberikan waktu dia hidup di dunia, dan dia mengakuinya. Itu memang benar semua daripada-Mu ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada dia, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat ini? Ya, tanya pada orang yang mati syahid itu. Aku pergunakan dia untuk berperang di jalan-Mu hingga aku gugur sebagai syahid. Ni dialog ni, Nabi SAW dah sebut dah akan berlaku nanti. Lalu Allah Ta'ala membantah, kamu bohong. Ya, sebenarnya tujuan kamu berperang agar dipuji sebagai pemberani, dan kamu sudah mendapatkan pujian itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Kepalanya lantas diseret lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ni orang yang pertama masuk neraka. Besar tak amal dia? Mati syahid. Boleh memberikan syafaat kepada 70 lebih kurang ahli keluarganya, tapi hancur. Jadi debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? 2 penyakit. Bukan kerana Allah, yang kedua riya, ar-riya kerana manusia. Ya. Dia tidak jujur dalam pengucapan dan pelaksanaannya. Yang kedua, yang diadili pada hari kiamat adalah penuntut ilmu. Ni kita lah tuan. Kita dan saya. Dan sesiapa saja yang duduk dalam majlis ilmu dan yang menyampaikan ilmu. Ini lebih besar, lebih parah. Ya. Selain dia mengajarkan ilmunya pada orang lain, dia pun membaca Al-Quran. Dia seorang yang qari. Lalu dia dibawa di hadapan Allah Ta'ala untuk dihisap. Semua nikmat Allah sebut pada dia dan dia membenarkan. Lalu Allah tanya, ya, kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat ini? Lalu dia menjawab, aku menggunakannya untuk menuntut ilmu, lalu ku ajarkan pada orang lain. Selain itu aku juga membaca Al-Quranul Karim ikhlas kerana-Mu. Oi, jawab tuan-tuan, berani ni. Padahal hakikatnya dia menipu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui isi hati hamba-Nya. Lalu Allah Ta'ala membantah ucapannya, kamu bohong. Sebenarnya tujuanmu menuntut ilmu agar kamu dikenal sebagai seorang ulama, dan tujuanmu membaca Al-Quran agar kamu dipuji sebagai seorang qari, dan kamu sudah mendapatkan pujian itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Lalu dia diseret dengan wajahnya, diseret sama seperti tadi. Tuan-tuan, sebab itu penting ni, orang yang mengajar tu namanya penyakit yang paling besar. Ya. Sebab itu para ulama dulu sangat takut bab ini. Ya. Kemudian orang yang ketiga, iaitu seorang hamba yang diberi kekayaan dan kelapangan rezeki oleh Allah Ta'ala. Ya, banyak harta dia dapat. Kemudian dia dibawa di hadapan Allah untuk dihisap. Sama soalannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kamu bohong. Ya, dia jawab, aku infakkan harta, derma dan sebagainya. Ya, kamu bohong. Sebenarnya tujuan kamu berinfak agar dipuji sebagai seorang yang dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sanjungan itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke neraka dengan diseret wajahnya. Jadi ini pentingnya jujur, ya, ikhlas, ya, dengan pengucapan. Kemudian syarat yang seterusnya adalah cinta. Syarat yang keempat adalah cinta terhadap ucapan kalimah ini. Ya, kerana sesiapa yang mencintai Allah Ta'ala, maka dia pasti akan mencintai agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita mengaku sebagai seorang Muslim, mesti kita cinta, sayang agama kita, betul kan? Ya, kita mesti mempertahankan agama kita yang satu ini. Tidak ada duanya. Ya, apabila diperintahkan untuk berjuang, berjihad, kitalah orang yang paling depan. Apabila nama kita tak disedaraikan, kita datang menuntut untuk masuk nama kita, seperti mana para sahabat Nabi SAW, para remaja ketika itu, ya, datang bertemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku juga ingin turut berjihad bersamamu. Tetapi Nabi SAW tak benarkan. Kerana apa? Ini datang hukum fiqh, hukum dalam berjihad bagi anak-anak remaja yang masih berada, ya, memiliki kedua ibu bapanya. Syarat yang pertama, dia mesti dapat keizinan daripada pemerintah. Yang kedua, mesti daripada kedua ibu bapanya. Bila dua ni lulus, barulah dia boleh. Kalau pemerintah saja, ibu bapanya tak benarkan pun tak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Apabila semuanya wajib untuk mempertahankan agama dan negaranya. Jadi sebab itu cinta kepada kalimah ini, ya, dia cinta kepada orang-orang yang mempertahankan kalimah ini. Ya. Sebab itu tuan-tuan, contohlah ni isu tentang penggunaan kalimah Allah. Wajib tuan-tuan. Ya, sebab kadang saya tengok alasannya kata apa? Boleh guna tapi dengan syarat tak disalahgunakan. Tuan-tuan, ini alasan yang tidak berpijak di bumi yang nyata.
Betul kan? Sebab Allah sebut, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara tak akan redha kepada agama kamu sehingga kamu ikut milah mereka. Bila dia nak buat sesuatu, mesti dia ada agenda. Tak lain dan tak bukan untuk memurtadkan umat Islam dengan penggunaan kalimah. Sebab orang Melayu ni tuan-tuan, dia sangat terkesan bila seseorang menggunakan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau orang kafir duduk di kampung kita, dia sebut la ilaha illallah, cepat aja kita close dengan dia. Baik kita dengan dia, oh pandai dah sebut la ilaha illallah, dengan harapan satu hari nanti dia masuk Islam. Padahal tak. Ya. Sebab dia tak memenuhi syarat tadi. Kita sering tertipu dengan ungkapan-ungkapan ini. Ya. Dan perkara ini telah dibuktikan di lapangan seperti mana yang berlaku di Indonesia. Saya tuan-tuan sering pergi ke Indonesia, saya lihat gereja-gereja tu lama dah. Ya, dah lama dah. Dan saya pernah memiliki teman 20 tahun silam tuan-tuan. Ya, seorang Chinese, dia Kristian, steering committee church dia di PJ. Dia sebut pada saya waktu itu, Idrus, you tahu tak? Sekarang ni kita ada gereja khas untuk orang Melayu, tapi tak boleh diisytiharkan. Pada waktu tu saya tak boleh nak rasional, tak boleh nak terima. Betul ke dia ni cakap? Lama tu 20 tahun dulu waktu saya belajar. Ya. Dia cerita pada saya. Sekarang ni saya tengok betul. Sekarang tak boleh buat apa lah tu. Ya. Dia ada agenda, mesti dia menggunakan kalimah itu tak lain dan tak bukan untuk memurtadkan umat Islam. Cukuplah tuan-tuan. Logik saja. Kalaulah kalimah Allah itu memang dia nak, betul dia ikhlas, betul ikhlas macam mana nak baca orang kafir kan? Tentulah tu kat Vatican tu, Rom, pusat dia kat sana, Roman Catholic, tentu dia mengisytiharkan semua Bible dia mesti menggunakan perkataan Allah. Betul kan? Tetapi kenapa untuk Bible Melayu je? Kita orang Islam ni tuan-tuan letihnya cara berfikir. Lemah. Tak kritis. Tak rasional. Dia lebih sanggup berkorban agamanya untuk orang lain. Bukan orang lain korban untuk agama Islam. Dia sanggup memberikan apa yang dia miliki. Kilang segala-galanya. Ni, bab kalimah la ilaha illallah. Wajib mempertahankannya. Kerana tujuan dia bukan kerana untuk dia masuk Islam. Tujuannya untuk kita pergi kepadanya. Oh, ini sekarang tak nampak tuan-tuan. Long term. Ya, strategic planning dia bukan sekarang, 100 tahun ke depan. Seperti mana yang dia lakukan di Indonesia. Pergilah belajar tuan-tuan di Indonesia. Kalau pergi tengok masjid tu, dia punya church, dia akan tulis, kami adalah anak-anak Allah. Redha ke kita tuan-tuan perkataan begitu digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Kami adalah anak-anak Allah. Tuan-tuan. Boleh? Dia mempermain-mainkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita adalah satu-satunya agama yang tak boleh sesekali berkompromi tentang bab mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini cinta wajib, ya. Kita mencintai kalimah la ilaha illallah, tak boleh dipermain-mainkan, tak boleh dipersenda-sendakan. Kemudian yang keenam, wajib kita menerima, yakni al-qabul. Bila kita ikrarkan kalimah la ilaha illallah, wajib kita terima segala perintah dan wajib kita meninggalkan segala yang ditegah. Tak boleh terima separuh-separuh. Oh, ini sesuai nak pakai, oh ini tak sesuai tak boleh pakai. Tak boleh. Sebab Islam Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuk Islam semuanya. Tak boleh yang ni saya tak nak lah, yang ni tak sesuai. Oh, yang ni nak sesuai. Oh, saya nak solat. Oh, ini jaga betul-betul solat ni. Ya, bab lain tak jaga. Bab menutup aurat tak jaga, biarkan saja. Ya. Bab solat jaga sungguh ni, solat berjamaah. Tapi anak-anak tak diajak sekali solat berjamaah. Ada tuan-tuan ni saya nampak kasihan ibu bapa. Ayahnya rajin solat berjamaah, rajin duduk dalam majlis ilmu. Anaknya tidak ada bersamanya. Jadi jangan hairan kalau masjid dan surau majoritinya umur 50 tahun ke atas. Yang muda 30 ke bawah sedikit sekali ni. Boleh kira ni tuan-tuan? Boleh kira. Ada tak umur 30 ke bawah? Tuan umur 30? Tak kan? 40 dah. Saya dah 50 dah dekat-dekat. Ya. Mana yang umur 10 tahun, 12 tahun tu mana? Tuan-tuan masih tidur lagi di atas katilnya. Bila ditanya kadang-kadang ibu bapa kata apa? Kesian ustaz, sekolah dah lah bangun awal, hari cuti bagilah tidur sikit, lebih sikit, cover 5 hari yang dia bangun awal. La ilaha illallah, jawapannya begitu. Sedangkan Nabi SAW perintahkan anak umur 7 tahun kena ajar solat. Maksudnya ajar solat, bawa sekali ke sini, duduk sekali dalam majlis ilmu bersama kita, walaupun dia tak faham, walaupun dia tidur terlentang atas masjid tu, biarkan. Kerana nanti bila dia besar, dia akan cinta pada masjid. Tapi kalau tak dipraktikkan daripada sekarang, itulah peribahasa Melayu kata, melentur aur biar daripada rebungnya. Betul ke? Melentur buluh biar daripada rebungnya. Betul ke?
Basuh salah. Kalau dah besar tuan-tuan nak ajak dia datang masjid surau, datang tak? Tak datang. Ya, sebab itu kena ikut ya kaedah pengajaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kecil macam mana pun tuan-tuan bawa dia. Ketika dia tidur angkat dia mau masuk kereta. Bila datang letak dia di belakang, biarkan. Tapi masyarakat kita pula terbalik pula. Bila tengok budak-budak kecil dalam masjid dan surau, tengok semacam maju. Masa maju muka. Ya. Kalau anak kecil tu yang katakanlah umur 6-7 tahun duduk sebelah solat, dia tengok kita semacam. Kadang-kadang dia tak nak duduk sebelah kita. Oh tu, najis tu budak tu, putus sah. Saya tadi solat sendiri je. Sebab apa? Sebab budak kecil duduk tegang. Tak sah solat saya solat bersendirian. Ya Allah, betapa jahilnya seseorang itu. Ini al-ilm. Sedangkan Islam tak membezakan di antara anak kecil dan orang dewasa. Haknya sama. Kalau dia datang lebih awal dalam masjid dan surau, dia duduk tiba-tiba dia datang awal ni, budak kecil tu, katakanlah umurnya 5-6 tahun, dia duduk depan, haram hukumnya mengundurkan dia ke belakang. Tetap dia duduk di situ sebab hak dia datang dulu. Sebab tu Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah di dalam kitabnya Sabilul Muhtadin pada jilid yang pertama muka surat 30 hingga 33 membahaskan bab sahnya ya solat anak kecil bersama saf orang dewasa. Kalau dia datang dulu tak boleh diundurkan dia di belakang sebab dia sama taraf dengan orang dewasa. Ya. Dia tak memutuskan saf. Salah pemahaman kita, kata oh anak kecil tak boleh, dia orang dewasa ni putus saf sebab apa? Dia najis. Mana dalil? Datangkan dalil. Tidak ada dalil. Semua guna akal. Tapi yang ada dalil bertentangan dengan tadi. Nabi SAW membenarkan anak kecil solat bersama. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika dia belum baring, dia solat sebelah betul Nabi SAW, ikut Nabi solat berjamaah bersama dengan isteri Nabi Maimunah radhiyallahu anha. Ini pentingnya ilmu tuan-tuan. Ya, betapa banyak amalan-amalan yang kita nasabkan pada mazhab Syafi'i katanya, tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan yang lain. Bila dia tanya kamu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tapi bila dia tengok cara solatnya bukan mengikut mazhab Syafi'i. Betul kan tuan-tuan? Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan ketika bertakbir, angkat tangan setentang dengan bahu, menghadap ke kiblat. Bukalah kitab Al-Um itu. Bukalah kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bukalah kitab Syekh Idris Al-Barbawi dalam syarah Bahrul Mazi, ya, matan ataupun hadis At-Tirmizi. Dia menjelaskan tentang kaifiah bertakbir, mengangkat setentang bahu, tapak tangan menghadap ke kiblat. Ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah, ataupun setentang dengan telinga. Cuma lihat takbir tuan-tuan bagaimana. Ada tak macam yang saya tunjuk ni? Ini mazhab Syafi'i ni. Bukan mazhab Ustaz Idul Hali, bukan. Dia kata sesat pula ustaz dia pergi belajar. Ada orang kata, alah ustaz tu masalah kecil aja, masalah fake, boleh asal solat sah sudah. Yang wajib ucapan takbiratul ihram. Ni kita ni tuan-tuan. Adakah para sahabat Nabi SAW demikian? Tak. Lihat saja Nabi angkat begitu, begitulah. Dia tak berani modify. Seperti kita beli kereta baru, dimodify, potong spring, tukar sport rim. Tak, tetap sama spek yang asal, itulah yang mereka gunakan. Kita tuan-tuan tak buat hati. Ya, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, tak apa. Yang penting solat. Ini perkara remeh. Ni mana datang kaedah ini? Minta maaf cakap tuan-tuan. Saya melontarkan ini tuan-tuan untuk tuan-tuan berfikir. Cross check balik betul ke ibadah kita. Tuan-tuan belajarlah ni dalam bab fiqh. Tapi saya nak sebut sekadar memberi satu contoh. Baik, boleh ke lagi ni tuan-tuan? Habislah, ada dua lagi. Boleh kan? Dua. Lepas tu kita akan masuk matan yang baru. Sebenarnya tuan-tuan belajar bab syarah syahadah ni sebenarnya panjang. Kitab dia tebal macam ni, tapi saya ringkaskan. Okey, syarat yang seterusnya, yang ketujuh. Yang ketujuh. Betul. Tunduk dan patuh. Bila dia ikrarkan kalimah la ilaha illallah, dia mesti tunduk sepenuhnya dan dia patuh sepenuhnya. Dia panggil al-inqiyad. Sebab itu bila ditanya apa definisi Islam? Ya, apa definisi Islam? Apa maksud Islam? Dari segi bahasa insya-Allah kita tahulah Islam adalah berserah diri, selamat, aslim taslam, betul kan? Apa saja kita belajar di tuan-tuan, dia akan datang kaedah. Apa maknanya? Dari segi bahasa dan istilah. Apa makna solat? Dari segi bahasa, ad-doa, berdoa kepada Allah. Dari segi istilah, beberapa perbuatan, perkataan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu bab fiqh dah tu. Ya. Jadi kalau Islam pula apa dia? Inilah definisi Islam. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah kamu, ya, wal istislamu lillahi bitauhid, iaitu kamu berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan dan tunduk serta patuh kepada segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam kalimah la ilaha illallah, dan kamu berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya.
Tu dia definisi Islam. Maknanya bila kita Islam, kita kena tunduk dan patuh, terima semuanya. Tak boleh ya kita tidak bersetuju dengan satu perkara kemudian kita bersetuju dengan perkara yang lain. Jadi tunduk dan patuh ini secara ringkas ya, wajib kita tunduk. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa bahasna. Ya, dengar tapi bahas dulu. Bahas untuk apa? Untuk berlepas diri. Bukan untuk melaksanakannya. Kalkulit, oh tak boleh buat lah. Buat masa ni tak boleh buat lagi. Kita tak cukup prasarana. Kondisi tak mengizinkan. Keadaan negara majbuk, tak boleh buat. Ini dia. Padahal buat saja. Allah akan datangkan keberkatan daripada langit dan bumi. Masalahnya tadilah tak yakin, tak ikhlas, ya, tak jujur. Itulah hasilnya dalam bentuk pelaksanaan. Tuan-tuan, kalau Islam ini ditegakkan, ya Allah, luar biasanya umat Islam. Umat Islam akan menguasai dunia. Tetapi akibat takut dan khawatir pada tekanan barat, maka umat Islam dihina dan dihina dan dihina sampai saat ini tak tahu bila akan muncul dan menguasai dunia. Kadang-kadang kita pun dah rasa macam putus asa, bilalah ya Allah Islam ini akan bangkit kembali. Seperti mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai dunia. Umar radhiyallahu anhu menguasai 2/3 dunia. Dalam keadaan dia seorang yang sangat zuhud. Harta tidak melekat pada dirinya. Beristirahat di bawah pohon tanpa ada pengawal. Seorang khalifah besar dunia. Tetapi apabila umat Islam berlalunya masa mula meninggalkan Islam sedikit demi sedikit dan dunia menjadi matlamat, sebagaimana Nabi SAW menyebut kena penyakit al-wahan, ramai seperti buih tidak ada nilainya, dikerumuni oleh manusia seperti orang yang mengerumuni makanan. Ya, ketika itu umat Islam ramai sekarang ini umat Islam, umat yang kedua teramai. Umat Islam ketika mereka sedikit, mereka menguasai dunia. Sepatutnya mengikut rumus matematik, ramai tentu lebih menguasai dunia, tapi sebaliknya tidak. Ramai tetapi tidak menguasai dunia, dikuasai. Kerana ada satu penyakit al-wahan. Para sahabat Nabi SAW bertanya, apa dia tu ya Rasulullah al-wahan itu? Para sahabat pun tak tahu. Lalu Nabi SAW menjawab, hubbud dunia, cinta dunia, wa qarihatul maut, takut mati. Kalau duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, sejam dirasakan 2 jam. Minta maaf cakap lah tuan-tuan, betul kan? Ni straight forward saya tuan-tuan. Ya, sejam rasa lamanya lah. Ya, ustaz ni bila lah nak berhenti? 7.33 dah. Kecuali bagi orang yang bekerja lah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak bekerja, apa salahnya duduk sejenak? Sejam di dunia nanti akan menyelamatkan kita masa yang tiada lagi hentinya di akhirat. Tapi kalau duduk dalam majlis dunia tuan-tuan sejam, rasa macam baru setengah jam. Tengok pertandingan bola tak puas hati ni. Kalau boleh dilanjutkan masa kecederaan, ya, penalti tak puas hati juga, kalau boleh tambah lagi. Oh, ini bak dunia tuan-tuan, ya Allah luar biasanya kita ni. Ni ukuran ni, benarnya kalimah kita la ilaha illallah. Ya, baik. Hubbud dunia wa qarihatul maut, takut mati. Umur dah 60, 70, 80, tapi perilaku masih lagi lagak gaya orang muda. Itu penyakit. Saya selalu sebut ni contoh ni, nak ingatkan hati yang keras. Cara itu je dah, sebut terus. Ya, umur 60, 70 ni tuan-tuan masih ligat lagi ke sana kemari. Minta maaf cakap, ya, hobi memancing, masuk pertandingan mancing, pantang ada pertandingan dia pergi. Umur dah 60, 70. Untuk menyedarkan orang demikian, kata begini, agak-agaklah kalau kita mati besok, orang sebut, oh dah meninggal lah si fulan. Meninggal kat mana? Meninggal kat kolam ikan. Seronok tak agak-agak orang akan kata pada dia tu? Dah nak meninggal kat kolam ikan. Memanglah dia hidup di dunia mancing ni kerjanya. Tapi kalau disebut meninggal dah si fulan dan si fulana, meninggal di mana? Oh, selepas kuliah tu dia balik, tiba-tiba pingsan, kemudian terus meninggal. Apa orang akan kata padanya? Tentu dia akan kata baiknya dia alhamdulillah dalam keadaan beramal soleh. Itu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Semua orang mendoakan kebaikan baginya. Ini satu pelajaran penting. Ya, saya pernah sebutlah kat tempat mana dah. Kita ni tu menjadi kebiasaan. Sini selalu ada solat jenazah, ada kan? Selesai saja imam memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam buat apa tuan-tuan kat sini? Kalau tempat saya lah di utara, lepas saja tu, ya, kemudian imam akan tanya pada makmum ni, apa khabar mayat ini? Tanya pada orang belakang. Apa yang jawab? Baik, mayat ini baik. Ada ke begitu berlaku di tempat tuan-tuan? Jawab tuan-tuan soalan ni. As-soal mesti ada jawab. Itu kaedahnya orang yang memayis ni
fahmul khitab waruddul jawab. Istilahnya orang yang mumayyiz ni faham apa yang disoal dan dia boleh jawab. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh jawab, maknanya bukan orang yang mumayyiz, belum lagi penuh isyarat. Itu kaedah ilmu fiqh. Ada tak begitu tuan-tuan? Ada juga. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Itu kita buat-buat. Tak ada kaedah tu, tak disunahkan. Minta maaf cakap. Yang terbaik tinggalkan. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, bila seseorang mengiktiraf dia dijamin masuk syurga dengan ucapan itu, bukannya begitu. Tanya dia, apa khabar mayat ni? Kita berjawab baik. Ada orang, baik apa? Tak pernah datang masjid, duduk baca ilmu pun tak. Dah kenal sangat dia jiran sebelah, panggil datang kuliah, tak pernah datang. Kita tiba alih-alih kata baik. Itu pembohongan, penipuan. Ini kalimah lain yang diucap, lain hakikatnya. Sebab itu yang dimasukkan dengan disaksikan oleh orang yang beriman, akidahnya benar, iaitu otomatik. Bila disebut si fulan telah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kehilanganlah orang yang soleh dan soleha. Baiknya dia ketika dia hidup, ya, rajin solat. Itu dia yang dimasukkannya. Kita tuan-tuan menipu, melakukan sesuatu yang tak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nak pegang pada sunnah ni tuan-tuan bukan senang. Kalau saya sebut ini tuan-tuan perlu tentu akan berfikir, betul ke ustaz ni? Kita dah buat lama dah ni, tok imam buat, ustaz buat, takkan salah. Ini selalu kita datangkan kaedah itu. Padahal Nabi SAW memerintahkan sebaliknya. Baik, yang terakhir, syarat kepada la ilaha illallah, iaitu kufur, ingkar terhadap sesembahan selain Allah Ta'ala. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ya, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi wajib kita berlepas diri terhadap segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa dia Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Ta'ala ni? Dunia, hawa nafsu, taghut, ya, orang-orang yang zalim, ya, yang tidak meletakkan sesuatu di tempatnya. Berlepas diri kita daripada mereka itu. Ya, maka kita wajib berpegang teguh dengan kalimah ini, hidup bersamanya, memperjuangkannya, mati bersamanya. Ya, apabila 8 ini tuan-tuan ada pada diri kita, ya, insya-Allah kita akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka selesailah sudah perbahasan syarah terhadap tiada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah, iaitu matan yang berbunyi dan bahawa tiada ada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana firman-Nya, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang diberikan nota, kena baca dan memahaminya. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk perbahasan seterusnya, iaitu berkata Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dan bahawa Allah itu Tuhan yang maha kuasa, tiada ada sesuatu yang melemahkan akan dia. Ya, kerana firman-Nya innallaha ala kulli syai'in qadir, dan matan-matan yang seterusnya. Dan insya-Allah saya akan berikan, ya, syarahan nota seperti mana yang saya berikan sebelum ini untuk rujukan dan bacaan tuan-tuan dan puan-puan agar lebih faham. Wallahu a'lam. Boleh faham ke tuan-tuan? Boleh.